Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Abang mengucapkan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang sudi untuk berkunjung dan bertandang ke video Abang ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton ya. Okey, kepada yang belum subscribe, boleh subscribe, klik like dan sebagainya. Okey, alright. So hari ini kita mau bercerita mengenai apa? Kita bercerita mengenai satu misteri ya. Ini topik ni di request atau diminta daripada sahabat Abami. Dia cadangkan kepada Abami supaya bercerita mengenai topik ini. Mengenai apa? Mengenai misteri Bermuda Triangle. Topik ni memang amat menarik. So Abami tidak akan buat ala-ala macam channel Kopi-Kopi Go lah ya. Yang ala-ala macam dokumentari kan. Kita santai-santai saja. Kita sembang secara santai, rasanya itu lebih mudah. Lebih mudah. Abami harap kita sembang santai ini, apa saja info ataupun input ataupun apa-apa benda yang di-share boleh sampai kepada sahabat-sahabat. Dan info ini belum tentu betul ya. Maknanya kita share, kalau ada yang kurang, yang salah, Abami minta maaf lah ya. Namanya juga sembang santai ya. So sembang santai ini kita kena sumbang saran. Mungkin kami menyumbangkan apa-apa info, nanti ditimbang tara oleh sahabat-sahabat sama ada betul ataupun tidak ya. Okey. So kita jangan celoteh panjang-panjang, kita teruskan dengan topik inilah ya. So, sahabat-sahabat atau kawan-kawan memang sudah sedia maklum dan biasa mendengar mengenai misteri Bermuda Triangle ni. Kan? Bermuda Triangle ni terletak di Lautan Atlantik. So Abami akan maklumkan mengenai fakta-fakta yang bukan spesifik tau, yang ringkas-ringkas saja sebab spesifik tu Abami pun tidak begitu ingat. Tapi yang pasti Bermuda Triangle ni dia terletak di Lautan Atlantik. Okey, dan dia terletak berdekatan dengan Pulau Bermuda lah ya. Pulau Bermuda dan juga yang Abami ingat Pulau Bermuda dan Puerto Rico. Kan? Sebab dia ada 3 lokasi tu yang menjadikan dia segitiga Bermuda tu. Dan dia berdekatan dengan Amerika Latin lah ataupun Amerika Selatan ya. So, fakta seterusnya mengenai Bermuda Triangle ni, kebanyakan kita sudah tahu bahawa di tempat itu berlaku banyak misteri tau. Misteri apa? Misteri kehilangan kapal terbang, misteri kehilangan kapal-kapal ya. Ramai yang mengatakan kapal-kapal ni ada yang accidentally dia jatuh menjunam ke dalam laut. Yang mana yang kapal-kapal laut tu dia tenggelam begitu sahaja ya, secara misteri. Jadi macam-macam lah tanggapan orang ni. Ada yang menganggap itu merupakan kerja-kerja makhluk yang tak kasat mata ataupun tidak nampak ya. Senang cerita, makhluk-makhluk seperti jin, syaitan dan sebagainya. Sehingga kan tempat itu digelar sebagai Devil's Triangle ke apa. Lebih kurang macam tu lah. Abami tidak berapa ingat lah ya. Yang mereka mengatakan bahawa tempat itu merupakan tempat banyaknya syaitan-syaitan yang ada di situ, iblis dan sebagainya ya. So ada juga mengatakan bahawa di situ terdapat tempat banyak jin-jin di situ. Okey, banyak jin-jin. Dan ada juga mengatakan bahawa di situ terletaknya pusat makhluk asing. Jadi semua yang berlaku ini disebabkan oleh makhluk asing. Makhluk asing menculik dan sebagainya. So banyak teori-teori yang kita dengar. So dalam video ni Abami secara ringkas ingin merujuk mengenai satu video seorang pengamal paranormal ataupun kalau di Indonesia ni memang ramai yang begini mereka mempunyai kelebihan mistik lah elemen mistik di mana mereka boleh berinteraksi secara langsung dengan makhluk-makhluk gaib. Kalau dalam kes ini kita boleh katakan jin lah ya, jin-jin. Dan channelnya adalah Petualang Gaib. Okey, Petualang Gaib. Nanti Abami akan bagi link di description yang mana sahabat-sahabat boleh klik dan boleh tengoklah, boleh tonton dia punya video yang penuh, yang full length video mengenai Bermuda Triangle yang cuba dikupas oleh pengamal paranormal ini, iaitu digelar sebagai Kang Moh. Ada yang memanggil beliau sebagai Kang Moh, ada yang memanggil beliau sebagai Ustaz Moh, Ustaz Kang Moh lah gitulah lebih kurang ya. Okey, so dalam sesi beliau ni untuk mengorek mengenai cerita ataupun misteri mengenai Bermuda Triangle ni, apa yang Kang Moh buat ialah dia menariklah istilahnya energi ataupun menarik jin lah, paling senang faham, menarik jin tu daripada tempat mereka tu di Bermuda Triangle tu, dia boleh tarik ke
tempat mereka membuat acara tu lah ya. Mereka menggunakan mediator. Kalau Indonesia memanggil sebagai mediator. Mediator ni adalah kita juga, manusia juga. Mungkin pelajar-pelajar Kangmu barangkali yang dijadikan sebagai mediator, ataupun kita, kalau kita orang Malaysia ni panggil perantara bang ya. Badan mereka digunakan sebagai perantara dan jin tu dimasukkan ke dalam badan mediator supaya Kangmu dapat berinteraksi dengan jin tersebut. So dalam video tu Kangmu pun adalah cuba ini ialah kita cuba mengorek cerita di Bermuda Triangle tu berdasarkan kacamata jin, ataupun berdasarkan apa yang boleh diceritakan oleh bangsa jin. Betul atau tidak betul apa yang dikongsikan oleh bangsa jin ini terpulang kepada sahabat-sahabat lah ya untuk menilainya ya. So kita hanya orang bilang dengar dan ya mengambil sesuatu yang mana yang baik kita jadikan sebagai iktibar lah barangkali begitu ya, ataupun kita boleh menambah juga fakta-fakta ataupun info-info yang sebelum ini kita belum pernah tahu. So sewaktu Kangmu ni dia berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan jin ni, pertamanya ialah jin ni mengatakan apa tau? Ini standard ayat jin. Dia katakan apa? Berani kamu memanggil saya. Keluar sendiri. Kamu memanggil saya. Tadi saya memanggil yang dari laut lepas sana. Bayangkan, bayangkan. Kangmu ya dia menarik bangsa jin tu dari jin yang terletak di yang ada di Bermuda Triangle tu. Ya. So kenapa jin tu bercakap begitu? Sebab dia bagi tahu, jin tu bagi tahu belum pernah lagi ada manusia yang berani panggil dia. Tiba-tiba dipanggil oleh Kangmu ya pada malam itu ya, dalam video tu lah ya. So pada awalnya bangsa-bangsa jin ni yang ditarik ke dalam badan mediator oleh Kangmu ni semuanya cuba untuk mengelak untuk berinteraksi ataupun menceritakan mengenai apa yang ada di Bermuda Triangle tu. Tapi bila Kangmu dia macam bukan juga paksa lah, tapi dia ulang balik-balik soalan tu kan. Saya cuma ingin tahu. Lama-lama jin tu pun bercerita. Dia beritahu apa? Abang Mi cuba cerita baca fakta-faktanya lah untuk ringkaskan ya. Apa jin tu beritahu? Jin tu beritahu ada satu kerajaan besar. Ini kerajaan jin lah ya, ataupun kerajaan makhluk gaib yang ada di Bermuda Triangle tu. Ada satu kerajaan besar yang mana ada 3 pemerintah di situ, atau 3 wilayah yang diperintah oleh 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Tapi walaupun bersaudara, dengar fakta ni seterusnya. 3 raja ni yang bersaudara ni, satu daripada raja tu berbentuk naga. Satu berbentuk naga. Naga macam mana bentuknya? Wallahualam lah. Bila kita sebut naga ni, kita terus terbayang naga seperti mungkin naga yang dibayangkan ataupun digambarkan oleh orang Cina kan. Itu barangkali wallahualam. Dan satu lagi raja berbentuk raksasa air. Berbentuk raksasa air. Mungkin boleh jadi bentuknya macam Loch Ness Monster. Ada kan tasik Loch Ness kan di Amerika, tak tahu lah di mana. Yang digelar sebagai Loch Ness Monster kan, itu salah satu contoh lah. Walaupun semua tu adalah mistik-mistik dan sebagainya, memang boleh dikaitkan juga dengan dunia mistik ataupun dunia alam-alam jin dan sebagainya. Okey, dan yang raja yang ketiga ni dia berbentuk manusia. Ada juga bentuk manusia ya. Padahal 3-3 ni bersaudara. Wallahualam lah, itu semua kuasa Allah. Kuasa Allah ya. Semua tu adalah makhluk Allah kan. Berbentuk manusia, cuma bertaringnya. Salah satu daripada raja ni dipanggil Tuhan Jagat Raya. Tak tahu sama ada 3-3 tu dipanggil Tuhan, digelar Tuhan Jagat Raya ataupun salah satu daripada mereka. Ya, mereka mengatakan tempat itu ada tempat rahsia. Kenapa tempat itu dijaga? Sebab tempat itu adalah tempat rahsia, dan jin itu memberitahu bahawa Kangmu bertanya, adakah manusia akan ditunjukkan kepada tempat itu ataupun kerajaan itu? Jin tu bagi tahu, ya, kerajaan mereka ni ataupun tempat mereka tu akan ditunjukkan kepada manusia juga pada suatu hari nanti, pada suatu saat nanti. Maknanya belum lagi lah. Bila kita pun tidak tahu. Wallahualam. Itu semua rahsia Allah. Oh begitu.
Berarti manusia belum boleh tahu, tapi suatu saat boleh tahu. Ya, suatu saat dipertunjukkan. Ya, Oh, berarti untuk sekarang belum boleh dikuak oleh manusia, tapi suatu saat katanya bisa, tapi nggak tahu ya kebenarannya ya. pasti tiba waktunya Oh, pertunjukan. oh ada waktunya Hmm, diperlihatkan kepada kami manusia. ya. Okey, mereka juga beragama. Agama apa? Kamu cuba tanya tapi mereka tidak bagi tahu lah. Tapi mereka ada panutan. Kalau bahasa Indonesia, Indonesia panggil panutan, ataupun mereka berpegang kepada fahaman agama mereka. Ada agama rupanya mereka di sana ya. Jin-jin yang berada di Bermuda Triangle itu. Oh, kalian punya agama tidak? Ya. Punya agama. Oh, mereka punya agama juga ternyata. Berarti punya Tuhan ya? Ya. Berarti itu tempat suci menurut kalian. Dan memang betul, jin-jin di sana mengaku memang ada yang terjadi, ataupun kemalangan-kemalangan terjadi itu semuanya betul. Dan mereka ada mengaku bahawa raja-raja mereka ataupun kuasa-kuasa yang ada di alam mereka itu memang ada sedikit, tidak banyak, ada sedikit yang mempengaruhi berlakunya kemalangan-kemalangan yang banyak kita dengar, seperti kapal yang tiba-tiba hilang, kapal selam yang tenggelam, yang macam-macam kemalangan lah ya. Ada orang bilang ada kesan tu dibuat hasil daripada campur tangan makhluk gaib ini. Tetapi mereka mengaku juga sebenar-benarnya kalau letaklah 100%, 80% sehingga 90% apa yang berlaku di Bermuda Triangle itu, segala kemalakan yang berlaku di Bermuda Triangle itu sebenarnya adalah disebabkan daripada hukum alam. Berarti kalian memakai tempat itu agar tidak diganggu oleh manusia. Ya. Oh, begitu tujuannya. Hmm. Oh, berarti tempat itu menjadi berbahaya bukan kalian membuatnya ya? Bukan. Oh, tetapi memang alamnya sudah seperti itu, Ya. kalian memanfaatkannya. Sedikit dibantu oleh kekuatan raja. Maknanya tempat itu Bermuda Triangle itu memang deadliest place, ataupun tempat yang membawa maut. Maknanya keadaan alam semula jadi di situ memang bukan yang tenang dan aman damai. Ya, mungkin ombaknya yang bergelora, kan, angin, ribut, taufan dan sebagainya. Dan memang ada satu dokumentari Discovery Channel ke ataupun National Geographic ke, Abami tak ingat. Tapi ada satu dokumentari ni, tajuknya kalau tak silap Drain the Bermuda Triangle, ataupun keringkan lautan Bermuda Triangle. Dalam dokumentari itu ada ceritakan bahawa memang tempat tu dia punya keadaan geografinya ataupun tempat keadaan tu memang tempat yang amat berbahaya ya. Dan salah satu yang mereka ceritakan, dia banyak tapi Abami tak boleh ingat semua. Salah satunya ialah seperti ombak, ombak yang tersangat wow lah ya, maknanya memang sampai 15 meter dia punya ketinggian ya. So amat bahaya, ombak yang membunuh lah kiranya ya. So selain daripada itu ialah ada berlaku keadaan seperti macam satu keadaan geografi ya yang berlaku di bawah laut tu, yang berlaku macam pergerakan tanah ke ataupun bentuk muka bumi ke dan sebagainya. Atau sebab di kawasan tu merupakan kawasan aktif gunung berapi juga. So apa yang terjadi ialah banyak berlaku macam gelembung-gelembung gas ataupun udara yang keluar ya daripada dasar bawah laut tu, sehinggalah ke atas laut lah ya kiranya, ke atas laut tu, sehingga buih-buih yang banyak tu boleh menyebabkan kapal menjadi karam, terbalik dan sebagainya. Macam itulah caranya. Abang pun susah mau explain, tapi lebih kurang macam itulah ya. Dan juga yang lainnya ialah memang di dasar Bermuda Triangle ini bentuk muka bumi di bawah tu memang sangat-sangat unik
di mana banyak macam saluran-saluran ataupun rongga-rongga udara di bawah tu yang menyebabkan pengaliran air, pengaliran udara yang ada di situ menyebabkan keadaan laut tu amat bahaya. Ya, pada saat-saat tertentu dia menjadi bahaya dan boleh menyebabkan kemalangan berlaku bila ada kapal, termasuklah kapal udara yang akan melintas di situ. So itulah kesimpulannya mungkin Abang Mi boleh buat, ialah dalam National Geographic ataupun dokumentari itu pun ada mengatakan bahawa kesan daripada aktiviti secara geografi lah ya, aktiviti natural ataupun semula jadi yang berlaku di bawah laut yang menyebabkan macam-macam perkara misteri ataupun kemalangan yang berlaku di situ. Ya. Dan ini juga fakta ini dikuatkan lagi apabila Kang Mo dapat berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sana dan mengatakan yang sama juga. Jin-jin di sana pun mengatakan memang boleh dikatakan 90% pun adalah merupakan aktiviti alam secara semula jadi yang berlaku di situ, yang menyebabkan kemalangan-kemalangan dan misteri-misteri yang terjadi sebelum ini. So, itulah misterinya. Itulah ceritanya di sebalik misteri Bermuda Triangle itu secara ringkas. Kita tidak korek terlalu panjang. Video ni pun sudah cukup panjang. Sebenarnya Abang Mi mau buat video ni seringkas bawah 5 minit saja. Tidak tahu dia begini panjang. So, minta maaf banyak-banyak. Tetapi terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk menonton sehingga ke saat ini. Okay, I think that's all for now. Cukup setakat ini dulu sahabat-sahabat. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, dislike pun boleh, tidak ada masalah. Yang boleh komen, share dan sebagainya. Okay, I think that's all for now. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.